Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar pada hari ini. Jadi pada hari ini cikgu berharap kamu semua sentiasa bersemangat untuk meneruskan PDPR 4.0 pada kali ini. Jadi pada hari ini cikgu ingin berkongsi dengan satu kemahiran yang penting dalam kehidupan kita, iaitu kemahiran mengurus senarai keutamaan. Jadi ramai pelajar di luar sana yang ada masalah nak menentukan. Banyak kerja sekarang, tapi tak tahu nak selesaikan kerja yang mana dahulu. Jadi dengan kemahiran mengurus senarai keutamaan ini, ia dapat membantu kamu bagaimana nak meletakkan keutamaan sesuatu perkara. Yang mana yang perlu diselesaikan dahulu, yang mana yang penting, yang mana yang segera, dan kita boleh membuat ikut susunan. Jadi saya harap kamu berilah perhatian dan tontonlah video ini sehingga habis supaya ia dapat memberi manfaat kepada diri kamu. Baik, senarai keutamaan ini kita boleh buat dalam bentuk jadual yang begini. Okey, yang mana dia ada di bahagian penting, important, dan juga tidak penting, not important. Dan di sebelah atas kita boleh buat urgent, iaitu segera, dan juga not urgent, tidak segera. Jadi kalau kamu tengok di sini, kamu boleh senaraikan perkara-perkara yang perlu kamu lakukan dan kamu kategorikan perkara tersebut dalam kategori adakah perkara tersebut adalah penting ataupun perkara tersebut tidak penting. Jadi kamu kena kategorikan dua perkara ini. Adakah perkara itu penting ataupun perkara itu tidak penting. Setelah kamu klasifikasikan dua perkara tersebut, maka yang seterusnya kamu kena letakkan perkara tersebut. Adakah perkara tersebut segera ataupun tidak segera? Okey, antara segera ataupun tidak segera. Jadi di sinilah kamu akan senaraikan yang mana perkara yang penting dan juga segera kamu letakkan di kotak yang pertama. Perkara yang penting dan tidak segera kamu letakkan di kotak yang kedua. Perkara yang tidak penting tetapi segera kamu letakkan di kotak yang nombor 3. Dan perkara yang tidak penting tetapi dan tidak segera, maka kamu letakkan di kotak yang keempat. Jadi apabila kamu dah klasifikasikan setiap perkara tersebut, jadi memudahkan kamu yang mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi untuk perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah kotak yang pertama. Kotak penting dan juga kotak segera. Jadi perkara ini yang kamu perlu selesaikan terlebih dahulu. Perkara yang kedua yang kamu boleh selesaikan adalah kotak yang kedua. Perkara penting tetapi tidak segera. Kamu boleh buat jadual, kamu boleh atur masa kamu, bila waktu yang kamu ingin selesaikan kerja ini, tetapi dia duduk di ranking yang kedua sebab dia penting tetapi tidak segera. Kotak pertama tadi penting tetapi segera perlu dilaksanakan. Baik, yang seterusnya setelah kamu selesai menyelesaikan semua perkara di kotak yang kedua ini, bolehlah kamu menyelesaikannya untuk kotak yang ketiga, iaitu perkara yang tidak penting tetapi segera. Okey, setelah selesai di kotak nombor 3, barulah yang kamu boleh lihat perkara yang di kotak yang keempat, iaitu perkara yang tidak penting dan tidak segera. Jadi perkara yang tidak penting dan tidak segera ini, pada saya perkara itu mungkin perkara yang membuang masa. Kalau kamu nak buat pun tak apa, kamu tak buat pun tidak apa. Tetapi yang paling penting adalah kamu selesaikan dahulu perkara yang penting dan perkara yang segera. Setelah semua perkara yang penting dan segera ini diselesaikan, barulah kamu lihat kepada perkara yang penting tetapi tidak segera. Setelah selesai perkara yang kedua itu, barulah kamu selesaikan perkara yang tidak penting tetapi segera. Jadi sekiranya kamu mahir mengatur jadual ini, maka kehidupan kamu akan menjadi lebih teratur dan tidak tergesa-gesa. Yang mana yang nak diselesaikan dahulu. Jadi senarai keutamaan ini akan memberi guideline kepada kita
apa yang sepatutnya kita lakukan dahulu, kemudian dan seterusnya. Jadi, untuk masa PDPR ini, apakah yang paling penting yang kamu kena ikut? Ini yang paling penting sekali adalah patuh kepada jadual waktu pembelajaran harian. Inilah perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat segera yang perlu kamu lakukan. Kena hadir kelas online. Kena hadir PDPR. Walaupun tidak boleh online ketika itu, tetapi kamu buatlah secara offline. Menggunakan modul ataupun berwhatsapp dengan guru dan sebagainya untuk membantu kamu membina pengajaran dan pembelajaran kamu di rumah. Jadi pelajar-pelajar sekalian, bukanlah semasa PDPR ini kamu tidak boleh berehat, bermain game dan sebagainya. Keseimbangan aktiviti ini perlu. Sama ada kamu, bagaimana kamu nak menguruskan pembelajaran kamu dan bagaimana kamu nak menguruskan aktiviti-aktiviti sampingan kamu. Ya, untuk menghilangkan stres kita perlu berehat. Kita perlu bermain, kita perlu bersembang, kita perlu menonton TV. Iaitu untuk apa? Untuk merelakskan diri kita. Tetapi janganlah melebihkan perkara yang relax itu sehingga kamu meninggalkan perkara wajib yang perlu kamu lakukan. Baik, pelajar-pelajar sekalian, dalam kehidupan kita ini, janganlah pula kita gagal mengurus diri. Apabila kita gagal mengurus diri, maka kamu akan terjebak dalam golongan orang-orang yang tidak cemerlang, dalam golongan orang-orang yang binasa. Jadi saya minta tolong kepada kamu semua, fokuslah kepada PDPR pada kali ini. Cikgu-cikgu semua ingin membantu kamu. Sekiranya kamu tidak boleh membantu diri kamu sendiri, cikgu-cikgu tidak boleh buat apa-apa. Jadi saya rasa setakat itu sahaja video saya pada kali ini. Harap kita boleh berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.